Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahjihi wa qatafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ni kita meneruskan pengajian Tazkiyatun Nafs, bahaskan kitab Ighathatul Lahfan min Masayidis Syaitan karangan Al-Imam Abu Abdullah Ibn Qayyim rahimahullah. Di mana kita sambung pembahasan berkenaan dengan dosa-dosa. Baik, kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, فليس في الذنوب أفسد القلب أو أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين. Tidak ada dosa-dosa yang mengandungi rosak bagi hati dan agama melebihi kedua perbuatan tersebut, yang ini merujuk kepada fahishatain. Fahishah yang perkara yang keji, iaitu merujuk kepada zina dan juga homoseksual. Baik. Walahuma khasiyatun fi tab'idil qalbi min Allah. Jadi sebelum ni kita dah bincangkan tentang kenajasan syirik dan juga bid'ah. Sekarang kita masuk, Imam Ibn Qayyim nak bahaskan tentang bagaimana pula bahayanya dosa-dosa selain daripada syirik dan juga bid'ah. Baik, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, walahuma khasiyatun fi tab'idil qalbi min Allah. Baik, selepas dosa syirik dan bid'ah, antara dosa yang paling berbahaya iaitulah dosa berkait dengan perkara yang kita kata yang akan merosakkan hati. Dosa yang tidak ada dosa yang lebih berbahaya berbanding dengan dosa ini, iaitulah dosa yang disebut sebagai fahishah. Istilah yang ada di dalam Al-Quran, al-fahishah ataupun al-fawahish, jamak fawahish, al-fahishah, yang ini perkara keji. Dikatakan sehingga kejinya perkara ini, maka perkara ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala rangkumkan di dalam istilah fahishah itu. Fawahish jamak dia merujuk kepada perbuatan zina dan juga homoseksual. Apa sahaja yang bersangkut ataupun berkait dengan kemaluan, dosa yang melibatkan kemaluan. Baik, kerana apa? Kata Imam Ibn Qayyim, kedua dosa ini ataupun kedua-duanya mempunyai karakteristik, kita kata berkarakter ataupun mempunyai karakter menjauhkan hati dari Allah. Kerana itulah dia adalah apa? Dia adalah dosa yang paling besar ataupun yang paling dahsyat selepas syirik dan bid'ah. Nampak? Kerana dia dapat menjauhkan. Di sini dikata sini walahuma khasiyah, dia mempunyai karakteristik pengkhususan yang khusus fi tab'idil qalbi min Allah, dalam menjauhkan hati dari Allah. Fa innahuma min a'zamil khaba'ith, kerana kedua perbuatan tersebut merupakan dosa yang paling kotor, yang paling kotor, a'zamul khaba'ith, selepas syirik dan bid'ah. Sebab dia punya turutan tu penting. Lepas syirik dan bid'ah, maka Imam Ibn Qayyim rahimahullah nak mengetengahkan kepada kita bahawasanya dosa yang melibatkan kemaluan ini, iaitulah zina dan juga liwat dan seangkatan dengannya, ini sangat bahaya kerana ia dapat menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan hati daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling berat. Baik, فإذا صبغ القلب فإذا صبغ القلب, kerana dikatakan di sini lagi, maka ia akan kedua perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dosa yang paling kotor bila hati telah diwarnai dengan perbuatan tersebut, ataupun telah dibentuk, hati itu telah dibentuk dengan apa? Kita kata dengan acuan kedua-dua dosa tersebut. Maksudnya bila hati dah menjadi sebati dengan dosa tersebut, wal'iyadzubillah, maka itulah yang akan menjauhkan lagi hati seseorang itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Itu dimaksudkan dengan Imam Ibn Qayyim kata di sini fa idzan sabagha al-qalb. Maksudnya bila hati itu dah jadi, kita kata dah sebati dengan dosa tersebut, sebati dengan fahishah, keji zina, liwat dan seakan dengannya, maka itulah yang menzahirkan lagi jauhnya hati daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bihima ba'uda mimman huwa tayyib la yas'udu illa ilaihi illa tayyib. Yang mana kata Imam Ibn Qayyim, maka ia akan menjauh dari zat yang bersih, yang ini Allah. Bihima ba'uda min man huwa tayyib la yas'udu ilaihi illa tayyib. Dengan sebab kedua-dua dosa ini, ia akan menjauhkan daripada zat yang bersih. At-tayyib, innallaha huwa tayyibun la yaqbalu illa tayyibah, sebagaimana dalam hadis. Sesungguhnya Allah itu tayyib, Allah itu adalah baik, zat yang baik, dan dia tidak menerima melainkan yang baik sahaja. Nampak? Jadi dosa ini akan menjauhkan daripada zat yang bersih, zat yang paling baik, ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak mungkin orang yang nak menghadap, bertemu dengan Allah, melainkan mesti dia dalam keadaan yang bersih. Mesti dalam keadaan bersih. La yas'udu ilaihi illa tayyib. Di sini kita boleh katakan tidak akan naik seseorang itu untuk bertemu dengan Allah, amalannya, hatinya itu tidak mungkin untuk bertemu dengan Allah melainkan kalau dia adalah seorang yang tayyib, yakni baik, suci, bersih. Baik. Semakin kotor hati seseorang, maka semakin jauh pula ia dari Allah. Itu kata Imam Ibn Qayyim, wa kullama izdada khubthan izdada minallahi bu'dan. Semakin kotor hati seseorang itu, maka semakin jauh pula ia dari Allah. Baik. ولهذا قال المسيح فيما رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. Baik, di sini kata Imam Ibn Qayyim, Imam Ibn Qayyim bawakan perkataan Imam Ahmad, ataupun riwayat, satu riwayat, dikatakan di sini, walihada qala al-Masih. Oleh sebab itulah berkata al-Masih. Al-Masih di sini merujuk kepada Nabi Isa. So Nabi Isa alaihi salam, fima rawahu al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhdi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhud. Baik, ini perkataan siapa? Nabi Isa. Baik. Antara Imam Ahmad dengan Nabi Isa berapa jarak? Khabar munqati'. Kita kata dari sudut sanad munqati', terputus. Tetapi macam mana kita nak faham? Baik, Imam Ahmad riwayatkan dalam kitabnya, kitab Az-Zuhud. Baik, perkataan Nabi Isa. Baik, sekarang ni kalau kita ukur menggunakan ilmu mustalah hadis, antara Imam Ahmad dengan Nabi Isa berapa jarak? Baik, mungkin Imam Ahmad akan bawakan sanad. Baik, paling dekat, kita kata apa? Imam Ahmad boleh bawa sanad dia sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Paling dekat. Mungkin ada 4 atau 3 perawi antara Imam Ahmad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ni Imam Ahmad riwayatkan perkataan Nabi Isa. Jadi macam mana tu? Ya, betul. Imam Ahmad. Baik, maksudnya di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya termasuk daripada manhaj sebahagian ulama salaf, mereka menerima khabar-khabar Israiliyat yang bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu kita kena faham. Sebab itu adalah menjadi satu kesalahan bila adanya kenyataan golongan mutaakhirin yang mengatakan kita kena tolak Israiliyat total. Ini tak tepat.
dipanggil apa? Menolak Israiliyat secara total. Ini memang ada satu madrasah ataupun satu, kita kata satu school of thought yang mutaakhirin di zaman sekarang ni, kebanyakan mereka dari kalangan golongan modernism dan juga golongan-golongan yang terpengaruh dengan apa kita kata kaum muda dan sebagainya. Kebanyakan mereka akan ikut, kita kata, pendapat yang terkemudian yang mengatakan Israiliyat, maksudnya riwayat Israiliyat, riwayat yang kita boleh ambil daripada kitab-kitab terdahulu ini, perlu ditolak secara total. Ini tak tepat. Sebab buktinya, kalau kita buka dalam ini kitab Zuhud Imam Ahmad nukilkan. Kenapa? Kerana maknanya betul. Kita akan tengok makna perkataan tadi. Kemudian kalau kita buka dalam sebahagian ulama mutaakhirin seperti Imam Al-Hafiz Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, ketika dia menceritakan tentang Nabi Isa, dia pun ada nukilkan daripada kitab kita kata orang-orang Nasrani, yang kita namakan sekarang ni New Testament dengan Old Testament. Kan, Old Testament, kalau pada orang Nasrani, Old Testament ni merujuk kepada lima kitab yang mereka nisbahkan kepada Nabi Musa. Apa dia? Genesis, kemudian Genesis, kemudian Exodus, Numbers, lagi so ingat Leviticus, kan? Kemudian satu lagi tak ingat. Dia ada 5, kan? Kemudian yang lain tu maksudnya mereka tak sepakat, masuklah apa? New Testament. Baik, yang tu memang kita kata memang dah banyak dah diubah. Yang dinamakan sebagai Talmud, Tanakh yakni Taurat, kemudian Talmud yang mensyarahkan Tanakh yakni Taurat, kemudian New Testament dengan, kita kata, dengan pelbagai version. Itu juga ada berlaku penyelewengan. Yang ni kita kata disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan apa? Penyelewengan yang berlaku dalam kitab-kitab terdahulu. Cuma bagi orang yang mempunyai ilmu, khususnya orang yang mempunyai ilmu yang kita kata yang teguh, mutamakin minal ilm, minal ulama, di kalangan ulama-ulama seperti kalau kita tengok Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, Ibn Taymiyah rahimahullah, dan ulama-ulama yang mempunyai, kita kata, kepakaran dalam meneliti perkataan-perkataan yang terkandung di dalam apa? Kitab-kitab terdahulu. Maka ini kita kata bagi mereka memang layak lah. Sebab tu even kalau kita tengok macam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah sendiri, dia boleh faham bahasa Ibrani, bahasa Hebrew tu, Ibrani tu Syekhul Islam boleh faham, kan? Sebab tu bila ulama-ulama ni mereka karang kitab-kitab yang membantah Nasrani dan Yahudi, dia panggil apa? Dia ada nilai tambah tau. Sebab mereka ni merujuk sendiri kitab-kitab Yahudi dan Nasrani, macam Ibn Hazm. Kemudian Imam Ibn Taymiyah sendiri mempunyai, dia memang dikatakan dia faham. Kalau orang tunjuk dekat dia kitab dalam bahasa Ibrani, dia boleh baca. Dia boleh baca. Sama juga Ibn Kathir dan sebagainya. Kalau kita tengok balik zaman Nabi SAW, Nabi perintah, Nabi suruh siapa yang belajar bahasa Hebrew, bahasa Ibrani? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia boleh kuasai bahasa Ibrani ni hanya dalam masa yang singkat. Boleh kuasai. Sebab apa? Nabi SAW perintahkan supaya dia boleh tahu, umat Islam boleh tahu apa yang ditulis oleh orang Yahudi, supaya mereka tak terpedaya ataupun tertipu dengan makar tipu daya mereka. Dan hari ini kalau kita tengok, orang Yahudi mereka buat benda yang sama pada dulu orang Islam buat. Mereka faham bahasa Arab, mereka kaji bahasa Arab, mereka kaji Islam. Kalau kita tengok channel Israel saja, ada banyak-banyak channel tu, ada satu channel bahasa Arab. Itu channel untuk orang Arab. Kemudian kalau kita tengok di page-page mereka pun sekarang ni dah ada
dah ada satu page ni dia apa, dia tunjukkan Israel tatakallam bil Arabiyah. Maksudnya digunakan medium bahasa Arab untuk menyebarkan apa? Menyebarkan doktrinnya dalam bahasa Arab. Kan? Dalam bahasa Arab. Dan syubhat-syubhat dalam bahasa Arab. Jadi adalah sesuatu yang menyedihkan jika kita orang Islam tidak ada rasa nak mengetahui bahasa Arab. Kita lebih nak tahu bahasa-bahasa lain tapi kita tak tahu bahasa Arab. Macam baru-baru ni bila kita masih lagi PKPP apa benda tu. PKPP sekarang ni kan. PKP yang dulu tu ada orang disanggup dia tak buat apa tu, dia belajar bahasa Perancis, bahasa Mexico lah, Spain dan sebagainya, tapi bahasa Arab ni macam dianggap tak penting. Sedangkan bahasa Arab ni adalah ummul lughah ataupun abun lil lughah, bapa bagi segala bahasa Arab. Baik, nanti kita akan bincangkan nanti kenapa penting bahasa Arab ni dari sudut sejarah dan sebagainya. Baik, cuma kita nak tengok di sini perkataan Imam Ibn Qayyim nukilkan ini perkataan Nabi Isa. Baik, kata Imam Ibn Qayyim lagi, fima rawahu Imam Ahmad fi kitab Zuhdi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhud. Cuma dalam tahqiq kitab ini dalam bahasa Arab, pentahqiq kitab ni dia kata lam aqif alaihi fil matbu'i min az-zuhdi wa lam aqif alaihi fi ghairihi min kalam Isa alaihi salam. Pentahqiq kitab Ighathatul Lahfan ini dia tak jumpa dalam cetakan kitab Zuhud Imam Ahmad perkataan Nabi Isa ni, dia tak jumpa. Dan dia tak jumpa juga dalam selainnya daripada perkataan Imam Nabi Isa ni dalam selain daripada kitab Zuhud ni. Baik, tetapi disebutkan di sini diriwayatkan oleh Abu Khaythamah dalam Kitabul Ilm. Maksudnya Abu Khaythamah ada diriwayatkan dalam Kitabul Ilm, Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab Al-Hilyah, ini Hilyatul Awliya, min kalam Wahab ibn Munabbih. Maksudnya kalau sumber perkataan ini, perkataan yang kita tak bincangkan lagi ni, baru bincang tentang dia punya sumber. Pentahqiq kitab ni dia kata dia tak jumpa dalam kitab Zuhud Imam Ahmad, tapi dia jumpa dalam kitab Al-Ilm Abu Khaythamah, kemudian kitab Hilyatul Awliya oleh Abu Nu'aim, tetapi dinukilkan daripada Wahab ibn Munabbih. Wahab ibn Munabbih ni tabi'in yang tinggal di Yaman. Wahab ibn Munabbih ni memang banyak meriwayatkan khabar-khabar umat terdahulu, khususnya Israeliat. Kerana kita tahu, kerana Yaman adalah center of, kita kata pusat ketamadunan ilmu ketika zaman jahiliah. Yaman adalah tempat, kita kata kebanyakan selain daripada Madinah, orang-orang Yahudi juga berhijrah ke Yaman. Dan Yaman juga kita kata di kawasan Yaman juga kita kata memang tempat diketahui adalah pusat tumpuan Ahlul Kitab sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Sebab apa? Dalil dia apa? Hadis dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW ketika bersabda kepada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an, Nabi kata apa? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Ketika Nabi mengutuskan Mu'adh ke Yaman, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan bertemu atau mendatangi kaum daripada ahlul kitab. Baik, sebab itulah kalau kita tengok balik, kemungkinan riwayat yang Imam Ibn Qayyim nukilkan daripada kitab Zuhud Imam Ahmad, kemungkinan Imam Ahmad ambil daripada Wahab ibn Munabbih ataupun nukilkan daripada Wahab ibn Munabbih, kerana diriwayatkan juga di dalam Kitabul Ilm Abu Khaythamah dan juga Hilyatul Awliya oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani. Jadi itu kita kata sebab apa pentahqiq tak jumpa, kebarangkalian kita kata cetakan yang ada sekarang ni berbeza dengan cetakan yang ada pada Imam Ibn Qayyim. Satu lagi benda penting, kenapa ulama sangat menekankan penulisan, dan kita kena rujuk kepada kitab-kitab tulisan-tulisan ulama yang terkemudian, yang kita kata mereka banyak menukilkan kitab-kitab yang kita tak sampai pada kita, yang hilang, dipanggil mafqud. Contoh macam Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, banyak mereka nukilkan kitab-kitab yang mereka himpun
ketika zaman mereka, tetapi kitab-kitab itu dah hilang pada zaman kita. Maksudnya sampai zaman kita ni tak sempat. Jadi apa kebaikan mereka menukilkan dalam tulisan mereka kitab itu? Kebaikannya, kita boleh dapat tahu adanya kitab yang dinukilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim itu ataupun Ibn Taymiyah dan sebagainya yang tak sampai pada kita. Yang ni banyak berlaku. Berapa banyak kitab-kitab ulama salaf yang hilang. Yalah, banyak faktor kan. Contohnya macam Tatar ketika dia menjajah ataupun menyerang Baghdad, dan mereka telah kita kata membakar kitab-kitab dan telah membuang kitab-kitab ni di Sungai Dajlah. Maksudnya banyak kitab yang tak sampai pada kita. Tapi alhamdulillah, melalui nukilan-nukilan ulama-ulama yang datang kemudian, yang mereka sempat dapat kitab-kitab yang mereka dapat yang tak sampai pada kita, alhamdulillah ilmu tu sampai sekarang. Kenapa ulama terus menulis walaupun benda tu dah ada pada kitab yang terdahulu, dinukil supaya ianya ilmu itu terus berterusan dan terpelihara. Baik, apa perkataan Al-Masih, yakni Isa ibn Maryam? Katanya, la yakunul battaluna minal hukama wala yalijuz zunah malakutas sama. Baik, maksud perkataan ni, la yakunul battalun, seorang ataupun orang yang battal, yakni battalun jamak daripada perkataan battal. Battal ni orang yang tidak menggunakan masanya pada perkara yang bermanfaat. Kalau dalam terjemahan ni, dia terjemah para penganggur kan. Memang battal juga diterjemahkan dengan penganggur. Tetapi kalau kita terjemahkan penganggur, orang kita faham orang yang tak ada kerja kan. Orang yang tak buat kerja ataupun tak ada kerja. Tapi yang lebih tepat kita kata, nak bagi faham battalun ni, iaitulah orang yang tidak memanfaatkan masanya pada perkara yang bermanfaat. Contoh battalun zaman kita ni banyaklah. Tak semestinya tak ada kerja. Orang yang tak bekerja kan, boleh jadi orang yang tak bekerja tu, tapi dia, contohnya dia buat apa? Dia menghadiri majlis ilmu. Itu tak dikira sebagai penganggur. Macam orang yang dah pencen lah kan, dia datang menuntut ilmu. Dia tak termasuk dalam kategori battal, walaupun dia tak ada kerja. Ataupun orang yang hilang pekerjaan, dia tak ada kerja, tetapi dia buat apa? Dia isi masa dia dengan menuntut ilmu, ataupun dia menjadikan pekerjaan dia yang utama adalah menuntut ilmu. Dia bukan battalun. Battalun ni contoh macam apa? Yang kita boleh senang nak bagi contoh zaman sekarang. Orang yang kita kata apa? Kaki lepak lah. Orang yang melepak kedai kopi, melepak malam-malam, ataupun orang yang tak ada kerja, maksudnya, ataupun digunakan masa pada perkara yang tak bermanfaat. Melepak, kemudian misalnya habiskan masa main game kan, tak ada manfaat kan. Lepas tu habiskan masa lagi dengan benda-benda yang lara kan, ataupun benda yang haram lebih-lebih lagi lah. Itu termasuk battalun. Maksudnya orang yang dia tak jaga masa lah kan. Tengok dia, masa dia ni boleh lagi lepak-lepak kan, seakan-akan macam tak ada nilai masa dia tu. Itu battalun. Sebab itu kata Nabi Isa, la yakunul battalun minal hukama. Orang yang menghabiskan masa pada perkara yang tak bermanfaat ni, battalun, tidak mungkin akan menjadi orang-orang yang bijaksana. La yakunu minal hukama. La yakunul battalun minal hukama. Tidak mungkin mereka ini akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Yalah, sebab dia buang masa. Orang lain menuntut ilmu kan. Orang lain sanggup datang kelas, kalau tak datang kelas pun dia tengok online. Dia buat apa? Dia online juga. Online main game. Contoh kan, online duk cik-chat, buang masa. Duk tengok apa? Duk tengok apa dia, benda-benda yang lara. Tengok filem, tengok drama. Lepas tu dia pergi syarah pula drama tu. Hebatlah, kira ilmu lah bagi dia. Sedangkan itu adalah apa? Minal battalin. Wa huwa minal battalun, minal battalin. Orang yang membuang masa. Samalah melepak apa.
Jadi macam mana orang macam ni dia nak dapat hikmah? Macam mana dia nak dapat ilmu? Macam mana dia nak dapat kebijaksanaan? Sedangkan masa yang sepatutnya digunakan untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, dia telah habiskan pada perkara yang sia-sia dan tidak bermanfaat, sama ada dunia dan akhirat dia. Nampak? Baik. Yang kedua, wala yarijuz zunah malakutas sama. Dan para penzina tidak akan masuk dalam kerajaan langit. Malakutas sama ni istilah yang kalau kita buka dalam New Testament atau Old Testament, memang dia panggil istilah yang kita familiar lah. Sebab itu istilah ni kalau dalam bahasa Inggeris apa? Kingdom of Heaven. Tapi orang kita kalau sebut Kingdom of Heaven, dia nampak filem. Sebab dia hidup dengan filem. Kan? Bangkit pagi tengok filem, malam saya tengok filem, 24 jam filem. Kan? Jadi semua benda dia tengok tafsiran, dia nampak ni filem punya tajuk ni. Padahal Kingdom of Heaven ni apa maksud dia? Kita terjemah dalam bahasa Arab malakutis sama. Apa maksud dia? Syurga. Heaven. Kingdom of Heaven. Malakutas sama maksudnya syurga. Kita terjemah bahasa Melayu macam jadi pelik sikit, kerajaan langit. Ini ajaran sesat, Ustaz. Ayah Pin, dia nampak Ayah Pin pula. Sebab Ayah Pin kata kerajaan langit. Bukan. Malakutas sama merujuk kepada apa? Syurga. Dalam istilah kita kata, istilah kitab yang terdahulu, dan kalau dalam istilah kita sekarang ni syurga. Syurga. Kenapa? Kerana syurga tempatnya di langit. Tempatnya di mana? Setelah langit yang ketujuh, di bawah arash Allah. Bumbung syurga ini apa dia? Arash Allah. Maksudnya arash Allah yang teratas, di bawahnya syurga. Selepas langit yang ketujuh. Jadi memang betul lah kita kata malakutas sama, kerajaan langit ialah kerajaan Allah. Takkan masuk kerajaan Allah. Maksudnya apa? Akan masuk kekal di dalam syurga Allah. Az-zunah, orang yang melakukan perzinaan. Ini perkataan Al-Masih. Tetapi kalau kita tengok orang-orang Nasrani, mereka jahat. Perkataan ini mereka cuba untuk mereka tak riwayatkan perkataan ni, mereka ubah kisah Nabi Isa itu. Kononnya kita kata apa? Kononnya salah seorang daripada murid Nabi Isa ni seorang penzina ataupun seorang pelacur, sama ada mantan ke apa ke, tetapi mereka cuba gambarkan satu bentuk, kita kata gambaran yang bersalahan dengan apa? Pribadi Nabi Isa AS sendiri. Sebab itu salah satu daripada dakwaan mereka, Hawariyun ataupun pengikut Nabi Isa ni, salah seorangnya adalah apa? Yang bernama Mary of apa benda tu, Maryam. Ada satu istilah dia tu, dikatakan dia adalah bekas pelacur. Maksudnya mereka cuba nak gambarkan dengan gambaran yang buruk terhadap para nabi. Apa dia? Magdalene kan? Dia mantan kan? Bekas. Ataupun dia pelacur. Lebih kurang lah. Dikatakan dia bertaubat. Baik, even kalau mereka kata bertaubat dan sebagainya pun, kita tak boleh nak, kita kata nak isbatkan bahawasanya sahabat-sahabat Isa itu sedemikian rupa. Kerana balik pada kita punya agama, kerana nabi-nabi ni mereka adalah orang yang mulia, yang kita tak boleh nak, kita nak menisbahkan sesuatu perkara yang boleh menjatuhkan kemuliaan dan kehormatan mereka. Apatah lagi benda tu tidak ada dasar ataupun tidak ada dalil sama sekali, hanyalah dakwaan. Baik, jadi kalau kita tengok balik perkataan Nabi Isa ni, mereka tak sebut pula. Sebab kita kena faham, orang Nasrani mereka adalah murji'ah. Kristian mereka murji'ah. Apa maksud murji'ah? Mereka berpandangan murji'ah ini adalah apa? Golongan yang memisahkan amalan daripada iman. Golongan yang memisahkan amalan tidak termasuk daripada iman. Amalan dikeluarkan daripada iman. Sebab itu kalau amalan itu dia tak ada kena-mengena dengan iman seseorang. Sebab itu para ulama kata Nasrani adalah murji'ah. Sebab itu bagi mereka, buatlah apa sekalipun, yang penting percaya
Jesus is the savior, dan salvation, the way of Jesus, only, the way of salvation, cukup, Allah hapuskan dosa. Sebab tu bagi mereka tak ada, kita kata, mengingkari kemungkaran. Nampak? Yang penting buatlah maksiat macam mana, yang penting kau datang jumpa gereja, jumpa paderi di gereja, so confess dosa-dosa, kemudian ampun. Itu yang berlaku, kan? Keluarlah surat indulgence, sukukul ghufran. Itu yang berlaku. Sebab apa? Sebab mereka murjiah, mereka memisahkan amalan daripada iman. Sebab itu kenapa kita kata mereka sangat mudah meremehkan dosa dan maksiat. Sebab itulah puncanya. Sebab itu orang Islam, kalau dia berperangai macam tu juga, dia telah mengikuti jejak langkah Nasrani. Sama, kan? Buat maksiat sikit, okey, kita pergi umrah, hapus dosa. Balik, buat balik. Balik umrah, buat balik dosa. Kalau tak tutup aurat tadi, dia pergi umrah, dia tutup aurat. Balik umrah, dia buka aurat balik. Rasa berdosa lah, pergi umrah balik. Dia banyak duit, kan? Pergi umrah balik. Kemudian begitulah. Tak, kita kata taubat tu tak berlaku dengan taubat nasuha. Yang ni menjadi masalah. Yang menjadi masalah. Apatah lagi yang hari ini pula, zaman sekarang ni pula, di irja' itu, murjiah ini datang dalam bentuk agama pula. Kalau dulu buka aurat, kan, kemudian dia tutup aurat, tetapi dia buat juga perkara yang bercanggah dengan syariat. Kalau dulu dia, kita kata contohnya menyanyi, dia tutup aurat boleh menyanyi lagi, tapi menyanyi Islami, menyanyi Islami. So nampak, dia ada dia punya step by step, yang kita kata menyebabkan apabila kita mengikuti jejak langkah golongan sebelum kita yang dikatakan sebagai Yahudi dan Nasrani ini, maka itu yang menyebabkan berlakunya banyak penyelewengan di dalam agama, khususnya bid'ah di dalam agama dan sebagainya. Baik. Jadi kata Al-Masih Isa ibn Maryam, wala yalijuz zunah malakutas sama. Penzina tidak akan masuk ke dalam kerajaan langit, tidak akan masuk ke syurga. Baik, perkataan ni tidak secara umum, tidak secara, kita kata, secara khusus. Kerana perkataan ini masih lagi, kita kata, perlu ditimbang dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi dia adalah perkataan Nabi Isa yang dinukilkan daripada tabi'in ataupun daripada para ulama, yang kita kata masih lagi kita boleh tidak bermaksud dengan secara umumnya perkataan tersebut kita boleh terima terus, tanpa kita timbang dulu dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maksud perkataan ini, wala yalijuz zunah malakutas sama, adakah maksudnya penzina ni selama-lamanya tak masuk syurga? Tak, bukan maksud sedemikian. Maksudnya di sini, penzina yang berterusan dalam dosa dan perzinaannya itu, berterusan dalam maksiat dan fahisyah, perkara yang keji yang dilakukan itu, inilah yang takkan masuk syurga. Adapun penzina yang bertaubat, akan masuk syurga tak? Masuk. Ya, sebab tu kita kena ukur dengan apa? Ahli sunnah. Kita kena ukur dengan sunnah Nabi. So orang yang melakukan, sebab apa? Selagi dia tak buat syirik, Allah akan terima apa? Taubat dia. Allah akan terima dia punya taubat dia daripada dosa-dosa dia. Selagi dia, even kalau syirik sekalipun, kalau dia sempat bertaubat, Allah terima. Betul tak? Sebelum dia mati. Apatah lagi zina. So perkataan Al-Masih di sini, wala yalijuz zunah malakutas sama', bukan bermaksud dia akan selama-lamanya takkan masuk syurga. Maksudnya di sini, dalam konteks kita kata Imam Ibn Qayyim nak bagi tahu bahayanya dosa zina. So kita macam ni, bila kita jumpa orang yang melakukan perzinaan ataupun pelacur misalnya, boleh tak kita cerita dekat dia, engkau akan masuk syurga? Boleh tak tiba-tiba kita cakap dekat dia, jangan risau, engkau akan masuk syurga? Tak kena lah, kan? Dia akan terus buat zina, dia akan terus buat dosa dia tu. Tapi kita kata engkau tak akan masuk syurga.
waktu tu dia akan terasa. Betul tak? Sebab itu dalam konteks ini Imam Ibn Qayyim nak bagi tahu bila berhadapan dengan golongan macam ni, maksudnya perkataan ini dinukilkan untuk memberikan tarhib, yakni ancaman dan amaran kepada pelaku zina, bahawasanya perbuatan mereka itu bukanlah perkara yang ringan. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah apa? Fahisyah, perkara yang keji. Wa sa'a sabila, jalan yang buruk, maksudnya yang akan menatijahkan pengakhiran yang buruk kepada pelakunya. So Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu amaran kepada semua manusia, termasuklah orang-orang beriman, bahawasanya jangan mendekati zina, kerana ianya adalah perkara yang keji dan perkara yang kita kata akan menatijahkan kita kata pengakhiran yang buruk. Baik. Walamma kana hadha halu zina kana qarinan li syirki fi kitabillah. Jadi apabila ini perihal ataupun keadaan zina, yang kita kata ianya adalah dosa yang besar, kana qarinan li syirki fi kitabillah, maka Allah datangkan dia seiring dengan kesyirikan dalam kitabullah. Dalam Quran Allah datangkan dia seiring dengan syirik. Bukan bermaksud dia sama level dengan syirik, dia bawah daripada syirik, tetapi dia juga adalah perkara yang apa? Bahaya. Dosanya adalah bahaya yang kita kata apa? Dapat menjauhkan hati seseorang daripada Allah. Sebab itu Allah datangkan dia dengan syirik. Apa dalilnya? Dalam surah An-Nur ayat 3 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dhalika 'alal mu'minin. Lelaki yang berzina tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. So itu maksud qarin tu. Allah seiringkan dengan perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak dikahwini melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki yang musyrik. Nampak? Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Baik. Kemudian Imam Ibn Qayyim nak bahaskan tentang perbezaan pendapat dalam memahami ayat ini. Baik. Pendapat yang benar, kata Imam Ibn Qayyim, mengenai ayat ini adalah bahawa ayat ini termasuk ayat muhkamat yang tidak dimansuhkan sama sekali. Ayat ini tak mansuh. Sebab ada pendapat yang kata ayat ini mansuh. Selain itu, ayat ini mengandungi pemberitahuan sekaligus pengharaman. Pemberitahuan, khabar, dan juga tahrim, pengharaman. Orang yang menyatakan pemansuhan akan ayat ini tidak memiliki dalil ataupun alasan sama sekali. Apa yang banyak ataupun ramai orang sulit untuk memahami atau susah untuk memahami tentang ayat ini, sesungguhnya segala puji bagi Allah, kata Imam Ibn Qayyim di sini, walladhi ashkala minha ala kathiri minan nas. Ayat ini menjadi kemusykilan bagi ramai di kalangan manusia untuk memahami ayat ini. Wadihun bihamdillah, sedangkan ianya jelas dengan segala puji bagi Allah. Baik. فإنهم أشكل عليهم قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. Kemudian apa kemusykilan dia? Apa kemusykilan pada ayat ini? Itulah mereka muskil dalam memahami firman Allah, lelaki penzina tidak menikahi kecuali perempuan penzina atau perempuan musyrik. Apakah ayat ini kemusykilan dia? Apakah ayat ini merupakan pemberitahuan, hanya Allah nak bagi tahu, atau larangan, ataupun apa? Keharusan. Maksudnya adakah ayat ni Allah kata az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Di sini az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun.
Kan maksudnya lelaki yang berzina, penzina lelaki tidak mengahwini penzina perempuan, atau musyrik perempuan, musyrikah. Penzina perempuan tidak menikahinya, melainkan penzina lelaki ataupun musyrik lelaki. So adakah ayat ni hanya khabar, hanya Allah cerita, khabarkan, ataupun ada pengharaman, ataupun ada pengharusan? Maksudnya adakah ayat ni Allah nak kata kat kita boleh, maksudnya menikahi dengan wanita penzina bagi orang beriman, ataupun orang musyrik, bagi orang menikah dengan orang musyrik? Maksudnya boleh atau tak? Sedangkan ayat tu jelas, wa hurima dzalika 'alal mu'minin, kan? Diharamkan hal tersebut kat atas orang beriman. So ayat yang first tadi, adakah dia cerita ataupun nak bagi tahu hukum? So di sini Imam Ibn Qayyim kata di sini, bila ianya adalah pemberitahuan, perkhabaran, maka ternyata seringkali kita melihat lelaki penzina menikahi perempuan baik-baik. Maka maksudnya atas kefahaman, maksudnya apa? Ayat ini ada orang faham bila lelaki yang penzina dia menikah dengan perempuan yang bukan penzina, perempuan yang baik-baik. Baik. Maka sedangkan bila ianya adalah larangan, bererti Allah melarang lelaki penzina untuk menikahi selain dengan perempuan penzina atau perempuan musyrik. Maksudnya kalau ianya larangan, difahami penzina lelaki dia tak boleh kahwin melainkan yang sama level dengan dia. Dia tak boleh menikah dengan apa? Perempuan yang murni, yang suci. Baik, itu berarti ayat ini melarangnya menikahi wanita beriman dan wanita yang baik-baik, serta membolehkannya menikahi perempuan musyrik dan perempuan penzina. Padahal yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jelas bukan demikian. Tetapi bukan sedemikian. Maksudnya di sini, kalau dia faham ayat ini adalah larangan, maka Allah melarang lelaki penzina untuk menikahi selain dengan perempuan penzina atau perempuan musyrik. Maksudnya Allah larang lelaki penzina untuk menikahi selain penzina juga. Betul tak? Maksudnya dia tak boleh kahwin melainkan dengan penzina juga. Adakah itu kefahaman dia? Salah. Kata Imam ini tak betul. Logik pun tak membenarkan. Sebab apa? Lelaki yang penzina mungkin dia bertaubat. Betul tak? Kemudian takkan dia nak cari penzina juga. Sudah tentulah dia akan cari yang mukmin, yang mukminah. Takkan dia nak cari musyrik. Nampak? Jadi tak boleh, kan? Maksudnya ini kalau orang salah faham ni, itu yang jadi salah faham tu. Banyak salah faham yang berpunca daripada salah faham ayat ni. Itu yang jadi apa? Sampai dibuat cerita, sampai dibuat drama, filem apa? Sanggup pergi nak cari pasangan hidup, pergi cari dekat lorong pelacur. Tak nampak tak naratif yang salah? Kononnya orang tu bertaubat sekian gini. Tak boleh, still tak boleh. Kan? Maksudnya tak, kalau perempuan tu bertaubat, itu lain cerita. Tapi dia nak cari, apa kejadah cari calon isteri, cari dekat lorong maksiat. Nampak tak? Naratif ni jahat, sengaja. Kan? Kenapa? Sedangkan kita kata Islam ini mengajar kita supaya menjaga maruah. Macam mana kita boleh letakkan satu naratif yang baru, walaupun dia tak kata macam tu, tapi dia buat seakan-akan nak suruh budak muda, remaja sekarang ni cari pasangan dekat tempat maksiat. Sebab itu daripada salah faham. Sebab itu kata Ibn Qayyim tak betul. Kan? Tak betul. Baik, padahal yang dimaksudkan oleh jelas bukan demikian. Ketika mereka sulit memahami pengertian ayat tersebut, maka mereka mencari penafsiran lain yang sesuai. Bila tak faham ayat ni, mereka cari penafsiran yang lain. Baik, kita tengok apa kata Imam Ibn Qayyim. Sebahagian dari mereka ada yang mengatakan, baik, ini satu lagi cara faham yang salah,
Yang dimaksud dengan menikah adalah menyetubuhi dan menzinai. Jadi seakan-akan Allah berfirman, seorang lelaki penzina tidak berzina kecuali dengan perempuan penzina atau perempuan musyrik. Ini merupakan pemahaman yang salah dan sama sekali tidak bermanfaat. Ini pun tak betul. Dia kata yang maksudkan nikah itu hanyalah persetubuhan. Jadi tak bermanfaat. Sebab apa Allah Ta'ala sebut la yankihuha? Kan? Kenapa? Maksudnya tak, kita kata tak memberikan maksud yang jelas. Baik. Kata Imam Ibn Qayyim, ini merupakan pemahaman yang salah. Firman Allah tentu sahaja terjaga dari penafsiran semacam ini. Kerana sudah jelas bahawa lelaki penzina tidak menzinai selain perempuan penzina. Yalah, bila dia kata hanya semata-mata persetubuhan, memanglah orang yang penzina lelaki dia akan bersetubuh dengan penzina perempuan. Itulah maksud dia. Jadi apa kita kata tak membawa maksud ayat ini? Tak sedemikian. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Qayyim, lalu apa manfaat pemberitahuan semacam ini? Tak ada manfaat lah. Yalah, memang orang tahu penzina lelaki dia akan berzina dengan penzina perempuan. So tak ada manfaat kalau kita kata maksud dia hanya sedemikian. Baik, kerana majoriti ulama' mengetahui salahnya penafsiran ini, maka mereka menolaknya. So tafsiran macam itu salah. Baik. Sebahagian lagi mengatakan ayat ini lafaznya bersifat umum, akan tetapi maknanya bersifat khusus. Ayat ini sesungguhnya berkenaan dengan seorang perempuan pelacur dan seorang lelaki temannya, yakni teman tidurnya. Lelaki tersebut masuk Islam dan meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikahinya. Lalu turunlah ayat ini. Ini juga merupakan penafsiran yang salah. Sesungguhnya gambaran khusus ini sekalipun merupakan penyebab turunnya ayat tersebut, tetapi Al-Quran tidak diturunkan sebatas sesuatu isu, satu kes tu saja yang menjadi penyebabnya. Bila yang demikian, tentu tidak diperbolehkan menggunakan ayat ini sebagai dasar memahami isu yang lain. Baik, maksudnya yang berikutnya, dia kata ayat ini khusus untuk pada sahabat, pada zaman sahabat tadi, yang dia seorang pelacur, kemudian dia ada teman yang pernah tidur dengan dia, kemudian bila lelaki tersebut masuk Islam, dia minta izin untuk menikah dengan pelacur tadi. Baik, dia berkata ini hanya ayat khusus pada kes yang berlaku zaman Nabi. Baik, itu pun kata Imam Ibn Qayyim tak tepat. Kerana kaedah dalam asbabun nuzul dia kata al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Ibrah itu sesuatu perkara tersebut tidak dilihat semata-mata pada keumuman lafaz, tetapi dilihat al-ibrah laisa bi umumil lafzi walakin laisa bi umumil lafzi walakin bi khususi sabab. Tidak dilihat laisa bi umumil lafzi, al-ibrah bi umumil lafzi. Al-ibrah bi umumil lafzi laisa bi khususi sabab. Ibrah itu berdasarkan lafaz yang umum, bukan disebabkan kes ataupun isu yang khusus. Turun ayat itu. Maksudnya Al-Quran ni, dia bukan, kalau dia turun pasal satu kes, dia bukan untuk kes tu saja. Dia akan menjadi dasar pada kes yang lain yang seumpama dengannya. Itu maksud dia. So ini pun tak tepat kata Imam Ibn Qayyim. Baik, sebahagian lagi mengatakan ayat ini telah mansuh. Ini yang first tadi, yang Imam Ibn Qayyim kata tak tepat. Dia kata ayat ini mansuh, maknanya terhapus, hukum dia terhapus dengan firman Allah, wa ankihul ayama minkum, dan kahwinilah orang-orang yang sendirian di kalangan kamu atau di antara kamu. Kahwinilah atau kahwinkanlah, bukan kahwinilah, kahwinkanlah. Wa ankihul ayama minkum, ni kahwinkanlah orang-orang yang bujang di kalangan kamu. Baik, jadi pendapat yang Imam Ibn Qayyim bantah ni, yang berikutnya ni, dia kata ayat dalam surah An-Nur ayat 32 memansuhkan ayat An-Nur yang ketiga tadi. Ayat yang ketiga. Pendapat ini juga lebih salah kata Imam Ibn Qayyim, daripada seluruh pendapat yang lain. Lebih salah, kerana tidak ada pertentangan antara kedua ayat tersebut. Tak ada kontradik sebenarnya.
Tak ada kontradik antara ayat Allah kata dan kahwinilah atau kahwinkanlah orang-orang bujang di kalangan kamu, dengan ayat yang Ibnu Qayyim bahaskan tadi, az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Tak ada pertentangan. Tak ada pertentangan. Baik. Allah memerintahkan untuk menikahkan orang-orang yang bujang. Ya, Allah perintahkan untuk menikah orang yang bujang. Tetapi mengharamkan untuk menikahi perempuan penzina. Itu maksud dia. Nampak? Sebagaimana dia telah mengharamkan untuk menikahi wanita yang berada dalam masa iddah dan wanita yang memiliki hubungan mahram. Betul tak? Lalu di mana letak nasih dan mansuh di antara kedua ayat itu? Mana yang nasih, mana mansuh? Sebab ayat ni tak bertentangan, tak kontradik. Ya, Allah perintahkan kita nikahkanlah anak-anak kita yang bujang dengan perempuan yang beriman. Dan Allah mengharamkan kita untuk menikahkan mereka, orang yang bujang ni, dengan wanita penzina. Nampak? Sebagaimana Allah larang apa dia? Untuk dinikahi wanita yang berada dalam masa iddah. Supaya apa? Supaya rahim dia bersih. Sama juga Allah haramkan apa? Untuk dinikahi wanita-wanita penzina. Wanita penzina lagi-lagi tak boleh nak diketahui rahimnya itu bersih atau tak. Nampak? Jadi maksudnya di sini tidak ada pertentangan antara kedua-dua ayat tadi. Sebab itu Imam Ibn Qayyim dipersoalkan, kalau ayat yang ke-32 surah An-Nur memansuhkan ayat yang ketiga, mana satu yang mansuh, mana satu yang nasih? Mana satu yang memansuhkan ayat yang, mana satu yang nasih, mana yang memansuhkan, mana yang dimansuhkan? Sebab kedua-dua ayat itu diamalkan. Nampak? Jadi kata Imam Ibn Qayyim, bila ada yang bertanya, lalu apakah pengertian ayat dalam surah An-Nur ayat 3 tadi? Apa maksud dia? Jawapannya, kata Imam Ibn Qayyim, pengertiannya wallahu a'lam, bahawa lelaki yang hendak menikah diperintahkan untuk menikahi wanita yang suci dan baik. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Ia diperbolehkan menikahi seorang wanita dengan syarat ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa dan surah Al-Ma'idah. Dalam surah An-Nisa ayat 24 dan surah Al-Ma'idah ayat 5. Nampak? Jadi itu penjelasan dia. Hukum yang berkaitan dengan syarat akan hilang dengan hilangnya syarat tersebut. Kebolehan menikahi wanita di sini berkaitan dengan syarat penjagaan terhadap kehormatan. Maka apabila syarat penjagaan kehormatan ini hilang, maka hilang pula hukum yang membolehkan atau mengharuskan pernikahan tersebut. Betul tak? Macam wanita yang kematian suami ataupun yang dicerai, maka dia ada iddah dia. Supaya apa? Sebab nak menjaga kehormatan. Sebab kita kena faham maqasid. Tujuan pernikahan itu adalah untuk apa? Untuk menjaga nasab keturunan. Bila kita mengharuskan pernikahan yang tanpa syarat ini, maksudnya kalau orang tanya, ustaz boleh tak saya nak menikah dengan bekas pelacur yang bertaubat? Kalau kita bermudah-mudahan, maka benda ini akan menyebabkan apa? Berlakunya kecelaruan nasab. Tapi dia ada pengecualian lah. Kecuali kalau dia memang bertaubat, kemudian memang apa kita kata, diakui bahawasanya rahimnya itu memang suci, itu lain kalau dia bertaubat. Tapi asal hukum, asal perbahasan, memang kita kata tak boleh kita buka benda ni. Tak boleh. Kan? Baik. Tapi masyarakat hari ni, dia benda yang kita kata apa, yang minoriti tu yang dia nak angkat jadi majoriti. Betul tak? Bukti dia, hak yang minoriti ni, LGBT ni minoriti, dia nak suruh angkat hak yang minoriti. Betul tak? Yang dulu kan nak minta apa, tandas pun nak minta satu. Dah ada lelaki perempuan nak satu, nak tandas lagi. Baru-baru ni ada siapa dah ada dia hantar form ataupun borang, kemudian dia minta letakkan gender kan, dia minta letakkan jantina. So dia ada bagi 3.
Laki perempuan dengan satu lagi macam dia kata tak yang selain itulah. Baru pula sekarang. Dulu kalau kita isi apa-apa borang, lelaki, jantina, lelaki, perempuan. Sekarang ni dia ada satu lagi. Mungkin borang-borang yang rasmi kerajaan tak ada lagi lah. Tapi borang-borang yang macam syarikat-syarikat yang tertentu ataupun ada benda-benda yang bahaya sekarang. So dia orang nak normalisasikan benda tu. Ya. Yeah. New normal. Kalau benda yang baik tak apa. Ni benda yang tak baik. Wal'iyadzubillah. Baik, jadi kita bukan tengok pada yang kita kata yang perkara yang kita kata yang minoriti ni. Yang kita kata bukan menjadi kebiasaan yang bercanggah dengan fitrah. Sebab itu ulama bahaskan dia objektif. Kerana Islam memerintahkan untuk menjaga nasab keturunan. Kalau benda ni kita buka, kan, konon alasan kononnya okey, kahwinlah dengan orang yang pelacur dan sebagainya supaya mereka bertaubat. Mana boleh? Even kalau dia bagi alasan supaya dia nak bimbing, tak, bukan macam tu. Islam dia tak pandang macam tu. Sebab dia nak jaga nasab keturunan. Sebab itu dia syarat itu, kata Imam Ibn Qayyim, dia akan hilang kalau hilang syarat tersebut. Baik. Lelaki yang menikah memiliki dua kemungkinan. Apakah ia orang yang berkomitmen kepada hukum dan syariat Allah yang telah ditetapkan melalui lidah Rasulnya, ataupun dia tidak berkomitmen kepada syariat Allah. Bila dia tidak memberikan komitmen kepada syariat Allah, maka dia adalah seorang lelaki yang musyrik. Itu kefahaman daripada ayat ni. La azani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Okey. Kalau orang tu dia bukan penzina. Lelaki tu dia bukan penzina. Tapi dia nak menikah juga dengan penzina. Jawapan dia adalah musyrik. Maksudnya apa? Kerana dia tak mematuhi apa yang Allah Ta'ala telah syariatkan. Dia tak memberi komitmen pada syariat Allah. So dia musyrik. Nampak? Maksud kita kata, Imam Ibn jelaskan di sini, kerana apa? Kerana lelaki yang menikahi memiliki dua kemungkinan. Kalau dia orang yang mentaati perintah Allah dan hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Rasul, maka dia akan apa? Dia akan ikutlah. Dia akan cari orang yang baik. Dia akan cari perempuan yang baik. Tapi kalau sebaliknya, confirm dia orang musyrik. Nampak? Dia orang musyrik. Tapi ustaz, dia Islam. Dia tak buat syirik tak ustaz. Tapi dia non-practicing Muslim. Musyrik. Tak, kalau dia tak solat. Non-practicing ni bukan setakat fasik saja, dia dah kafir. Sebab dia memang tak praktik Islam. Even kata saya solat Jumaat saja, tapi solat lain tak solat, kafir. Tapi kena diperincikan lah apa maksud dia non-practicing tu. Tapi selalu kalau non-practicing ni memang tak solat. Memang tak solat. Bahkan sekarang ni kita jangan terkejut, ateis pun dah ada. Orang Melayu yang satu family ateis, kan? Baik, boleh jadi mak dia bukan ateis, tapi mak dia rela anak jadi ateis. Mak dia pun ateis. Simple. Sebab rela dengan kekufuran, kufur. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihi kafar. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihi aw sahhaha madhhabahu kafara. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Nawaqidul Islam, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrikin, dia tak mengkafirkan orang musyrikin. Maksudnya dia kata boleh orang tu buat syirik, dia kata tak, ni Islam. Dia tak mengkafirkan orang musyrikin, sedangkan perbuatan orang musyrikin tu kafir. Ataupun dia syak, ragu-ragu dengan kekufuran tersebut. Jelas-jelas orang tu tinggal solat, jelas-jelas orang tu apa,
tak praktik Islam, jelas-jelas dia syak, Islam ke tak, tapi nama dia dekat IC Islam, syak. Au sahha madhhabahu, ataupun dia membenarkan pula mazhab orang yang syirik tadi. Macam mak yang izinkan anak dia, tak apalah, anak dia bawa borang apa? Borang nak daftar Persatuan Etis Malaysia, contoh. Mak dia kata tak apalah, masuklah. Bukan kita nak jadi depa, kita nak tak boleh juga. Sedangkan benda tu jelas-jelas mak dia tanda tangan, katakan. Tanda tangan menunjukkan mak dia redha mensahihkan mazhab etis tadi yang syirik. Kafara kata ulama, kafara, dia tu kafir. Wal iyad billah. Sebab Islam ni bukan setakat kita solat saja. Islam ni apa? Al-istislam lillah bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ni Islam. Ta'rif Islam tu. Islam ni istislam lillah bitauhid, menyerah kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dan patuh kepada perintah Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri daripada kesyirikan dan ahlinya. Berlepas diri maksudnya membenci dan memusuhi kesyirikan dan ahlinya. Kalau dia tak ada benci, macam mana? Macam mana nak sahih Islam dia? Dia tak lepas Islam dia tu. Sebab tu Allah Taala kata, wa man yakfur wa man kafara bit-taghut wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada taghut, so Allah letakkan syarat untuk dia beriman adalah dia mengkufuri taghut. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah apa? Berpegang teguh dengan tali Allah yang kukuh. Jangan ingat kita kata benda ni, kita kata benda baharu yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ada orang dia tuduh, dia kata ni Wahabi dia kata ni Wahabi. Baik, kita boleh buktikan bahawasanya perkara ni telah disebutkan, kita kata dalam Quran dengan hadis dah banyak. Quran dengan hadis banyak. Tapi kalau katakan depa ni jenis malas baca Quran dengan hadis. Malas baca Quran dengan hadis. Baik. Kalau kita tengok dalam nuqushat, kalau kita tengok dalam nuqushat, nak tunjuk satu nuqushat ni, satu ukiran di Madinah, di bukit-bukit Madinah. Sekarang ni pengkaji sejarah di Arab Saudi, dia orang giat buat, mereka menemui banyak tulisan-tulisan, ukiran-ukiran yang dia punya yang satu yang lama, yang sebelum zaman Islam, satu lagi yang pra-Islam, zaman Islam. Yang zaman Islam ni, perasan tak kalau siapa yang pernah Ustaz Ali kot, banyak dah tunjuk tulisan mushaf Quran yang zaman sahabat tak ada titik kan, tak ada titik, tak ada baris. Dah. Baik. Sekarang ni pengkaji sejarah, mereka menemui banyak nuqushat, yakni ukiran-ukiran di bukit-bukit yang berada di padang pasir, di Madinah, di Riyadh, di Ha'il, di Jubah dan sebagainya. Di Madinah paling banyak. Bukit-bukit, contoh macam dalam perjalanan nak ke Mekah misalnya, adanya bukit-bukit yang tertentu, adanya ukiran-ukiran, antaranya tulisan-tulisan Arab. Contohnya macam ni, tulisan dikata, tengok tulisan ni, macam mana kita boleh tahu dia zaman sahabat ataupun zaman tabi'in? Sebab dia tak ada baris. Tulisan khat ini, khat yang kita kata tak ada titik, ahli dia boleh baca kan? Contohnya khat ni dia tulis di sini, ana Abdullah ibn Umar ibni Abdullah ibni Yazid ibni Abil Yusr. Maksudnya dia adalah cucu kepada sahabat Nabi, Abdullah ibni Yazid ibni Abil Yusr. Apa dia tulis dekat batu tu? Apa dia tulis? Dia ukir, amantu billah, aku beriman kepada
Allah. Wa kafartu bitaghut, dan aku kufur kepada taghut. Taghut ni segala sembahan selain Allah, ataupun pemimpin yang diikuti, yang ditaati melebihi Allah dan Rasul. Yang Ibn Qayyim bahaskan tentang taghut. Yang diikuti ataupun hawa nafsu yang diikuti. Syaitan juga termasuk taghut. Sihir termasuk taghut. Kesyirikan dan kekufuran semuanya taghut. Jadi cucu kepada sahabat Nabi ni ditulis amantu billah wa kafartu bitaghut. Aku beriman kepada Allah dan aku kufur kepada taghut. Wa syahidtu annahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ala dhalika uhyi wa amut insyaallah subhanallah al-azim. Apa maksud dia? Dia kata aku beriman kepada Allah, disebut dulu nama dia. Ana Abdullah ibn Umar ibn Abdullah ibn Yazid ibn Abil Yusr. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Aku kufur kepada taghut. So itu masuk Islam. Dah. Wa syahidtu annahu la ilaha illallah. Aku bersaksi bahawasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Dia sahaja, wahdah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ala dhalika ahyi ataupun ahyi wa amut. Di atas dasar inilah aku hidup dan aku mati, insya-Allah. Subhanallah al-azim. Kemudian ditutup dengan tasbih. So ini nukush ni banyak lagi sebenarnya. Banyak lagi yang dia orang temui. Ada kebanyakannya sama, kandungannya sama. Dia orang minta keampunan, kemudian dia orang tulis kat situ tentang tauhid. Kan, tauhid tu. So kita, ini bukti menunjukkan apa yang diajar oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab-kitabnya tak lari daripada apa yang telah diakui oleh cucu-cucu para sahabat Nabi, yang mana mereka ketika ini fitrah mereka sejahtera, mereka tak belajar pun falsafah. Sebab itu mereka boleh tulis macam ni. Ni bukti ni. Ni kalau ikut sejarah, ni bukti. Bukti paling kukuh. Betul tak? Kalau mereka tak mau baca Quran lah. Tak mau baca Quran, kafir lah. Tapi nak bagi tahu bahawasanya banyak lagi sebenarnya nukushat, tulisan-tulisan, ukiran-ukiran ni dia tulis. Contohnya macam satu tu dia tulis macam ada seorang perempuan, mungkin dia lalu dalam dia punya pemusafiran dia berhenti, dia akan tulis. So ketika itu tak dikira vandalism. Betul tak? Sekarang kalau buat macam ni pergi dekat RNR, dia pergi conteng dekat tandas, vandalism. Tapi waktu tu tak ada istilah vandalism. Memang ini antara catatan sejarah. Sebab tu kalau kita tengok orang dulu-dulu, memang dia antara dia nak jadikan sesuatu tu catatan untuk sejarah orang kemudian, dia akan tulis. Dia akan ukir dekat batu. Sebab tu kita ada batu bersurat Terengganu dan sebagainya. Nampak? Sebab tu batu-batu ukiran ni, ukiran-ukiran yang terkandung pada batu-batu yang ada di padang pasir ni, sebenarnya dia adalah sumber sejarah yang kadang-kadang kalau kita tengok balik, dia memang sangat-sangat berharga. Sebab kita boleh tahu apa kita kata hadarah, ketamadunan yang ada pada zaman tersebut. Pemikiran mereka, akidah yang mereka pegang dengan tulisan yang mereka tulis. Macam ada satu tu macam ni, contoh yang ni. Anda try tanya adik-beradik yang anda try tanya dekat semua orang, tak ada orang jawab boleh baca yang ni. Yang ni dia ni. Baik, yang ni kalau bacaan dia tulis di sini. Dia kata kat sini ya.
Yang ni menarik juga. Dia macam tak salahnya dia tulis, dia isytiharkan kecintaan dia pada suami dia. Macam itulah. Ni. Di sini ana Zainab ibnati Muslim. Aku, nama dia Zainab binti Muslim. As'alullah al-jannata nuzula. Pertama dia minta syurga. Aku memohon kepada Allah syurga, nuzulan, sebagai tempat tinggal. Tengok orang dulu-dulu, kalau dia doa dia minta syurga. So ni katakan Zainab bintu Muslim ni, katakan dia tabi'in. Sebab apa? Tulisan dia ni adalah tulisan zaman sahabat atau tabi'in. Sebab tak ada titik, tak ada baris. Nampak? Ni kan, ana Zainab ibnati Muslim. Ana Zainab ibnati Muslim. Ni Muslim. Mim, sin, lam, mim. Sini ada alif yang tertinggal. Sin, alif, lam. As'alullah. Allah ni Allah jelas kan? Allah jelas. As'alullah al-jannata nuzula. Nuzula maksudnya tempat tinggal. Aku memohon kepada Allah syurga sebagai tempat tinggalku. Kemudian dia kata apa? Wa ana wallahi, kata, dan aku demi Allah. Uhibbu, kemudian tak, uhibbu, aku menyintai. Kemudian macam tak jelas nama tu, macam dah hilang sikit. Ibn jelas, fulan. Tapi pengkaji dia letakkan takdir nama tu, katakan Umar ibnu Asim. Sebab itu yang itu nama tak jelas. Wa ana wallahi, dan aku demi Allah, dia bersumpah, uhibbu Umar ibn Asim. Aku menyintai Umar ibn Asim, kebarangkalian suami dia. Ala raghmi anfi man hasada. Yang ni jelas dekat sini. Dekat sini tunjuk wallahi uhibbu. Ni nama ni macam dah dipadam. So sebab itu dia orang tak tahu nama orang yang disebut tu, tak tahu siapa. Dipertakdirkan Umar bin Asim. Umar bin Asim, dia kata wallahi uhibbu, katakan nama suami dia tadi, Umar bin Asim, ala raghmi anfi man hasada. Apa maksud dia? Walaupun sesiapa yang hasad dengki terhadap aku dan suamiku ni, aku cintai suami aku. Siapa pun hasad, aku tak kira. Maksud dia, ala raghmi man, ala raghmi anfi man hasada. Maksud dia, ya dia tengok maksudnya pemikiran orang dulu dan yang terpahat dalam batu ni, dekat batu ni, mula-mula dia bagi tahu nama dia. Ada Zainab bintu Muslim. Nampak? As'alullah al-jannata nuzulan. Aku memohon Allah syurga sebagai tempat tinggal. So tengok siapa yang ajar supaya kita minta syurga? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam. Sebab tu Nabi perintahkan kita, kalau nak minta apa? Syurga, betul tak? Syurga firdaus. Jangan minta benda-benda yang apa? Ya Allah, mintalah apa? Ya Allah, bagilah aku kereta. Buat apa? Ya Allah, bagilah aku apa? Rumah. Buat apa? Yalah, minta lah juga. Boleh minta, harus minta. Tapi bukan itu yang utama. Ya Allah, bagilah aku rumah yang macam ni, cerita macam ni. Rumah kat dunia. Sekian. Tak. Sebab tu ada larangan kan? Doa yang melampau, antaranya doa yang kita kata terlampau detail. Sebab tu Nabi suruh kita minta syurga, betul tak? Sahabat Nabi, mereka dididik oleh Nabi, dan tabi'in juga dididik oleh sahabat. Sebab itu terzahir doa mereka yang mereka pahatkan di batu-batu ini, terzahir kesan daripada dakwah, kesan daripada akidah tauhid yang Nabi ajarkan kepada sahabat dan sahabat ajarkan kepada tabi'in. Katakan Zainab binti Muslim ni tabi'in. Dia tak ada tulis apa? Dia tak ada tulis semata-mata Zainab love siapa? Umar bin Asim contoh. Macam orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang cuba pergi dekat Cameron Highland. Dia tak tulis sekarang, tapi dia buat macam love. Dia beli kitchen love tu,
Kemudian dia boleh tulis kan. Contohnya Zainab love Ali. Lepas tu dia gantung kat situ. Betul tak? Sebagai kenang-kenangan. Tetapi kalau kita tengok balik, bukan kenang-kenangan, sebab dia ada i'tiqad. Orang buat macam tu sebab dia ada i'tiqad. Dia kata kalau gantung dekat sini, hubungan akan berkekalan. Sebab tu yang ada yang letak apa? Kunci, mangga lah, macam-macam. Sebab itu orang Islam dilarang buat macam tu kerana tasyabbuh. Tak boleh. Tapi katakan dia pergi dekat, contohnya tempat yang kita kata macam ada batu ke apa, dalam hutan ke, dia tulis nama dia, boleh tak? Selagi mana tempat tu tidak di bawah, kita kata di bawah pengawasan ataupun di bawah kita kata undang-undang, harus. Tapi kalau tempat tu contohnya bawah UNESCO ke apa benda, bawah kerajaan Malaysia ke, taman negara ke, janganlah buat, nanti jadi vandalism. Betul tak? Even sekarang ni, orang yang zaman tabi'in yang conteng, dia tak boleh dah sekarang, tak boleh dah nak conteng balik dah atas tu. Dah tak boleh nak conteng sini. Tak boleh kita datang yang tahun 2020 ni, kita pergi situ, kita nak tulis, tak boleh dah. Sebab dia dah dipelihara sebagai warisan sejarah. So kalau kita tengok orang hari ni, dia tulis kalau dia conteng mengarut-ngarut. Kalau pergi dekat tandas R&R tu, dia conteng macam-macam, siap bagi nombor telefon lagi. Ngarut tu. Kita orang tak tahu apa benda dalam toilet, kan? Tak ada manfaat. Kalaulah dia vandalism tu, kalau dia kata dia tulis kat situ jimat air ke, boleh tahan lagi lah, walaupun vandalism kan, ada peringatan, kan? Kalaulah kata dia nak tulis juga, tulis jimatkan air ke apa kan, adalah manfaat. Tapi ni tulis benda yang tak manfaat, dah lah vandalism. Even kalau dia tulis yang faham, still vandalism kan. Tak boleh lah. Tapi nak bagi tahu, tengok perbezaan. Zaman yang kita kata, zaman yang hari ni, zaman yang dah bercampur aduk dengan unsur-unsur asing, kita tak nampak kesan tauhid tu dalam penulisan orang-orang biasa. Tapi zaman tabi'in, benda ni biasa. Nampak? Sebab itu mereka minta syurga. Kemudian baru dia cerita dia love siapa. Subhanallah. Dia minta syurga dekat Allah dulu. Kemudian baru dia bagi tahu. Tadi Zainab minta wallahi, dia bersumpah, wallahi demi Allah, uhibbu Umar ibn Asim ala raghmi anfi man hasada. Walaupun semua orang hasad. Tu nak bagi tahu penzahiran kecintaan dia tu. Kita hari ni tak boleh tulis dekat apa? Facebook. Kan? Boleh tulis dekat Facebook. Kan? Tapi orang dulu, itulah dia punya media dia. Medium dia nak luahkan. Kita sekarang tak payah kan. Saya vandalism kena tangkap. Tak boleh. Lawan undang-undang. Kan? Jadi nak bagi tahu dekat sini bukti macam mana tauhid tu, akidah tu dah terpasak dalam hati golongan yang terdahulu. Sehingga apa yang mereka tulis tu pun tak boleh lari daripada apa? Sunnah Nabi. Minta syurga. Kan? Jadi lepas anda tengok macam ni, banyak sangat, sebenarnya banyak lagi. Kalau kita nak tunjuk banyak, memang best. Kalau kita nak tengok satu-satu apa tulisan-tulisan tu, kita boleh tunjuk kemudian. Tapi nak bagi tahu benda ni, kalau kita tengok balik, maksudnya kalau zaman tu mereka, itu media mereka, zaman sekarang kita yang Allah mudahkan dengan media sosial adalah harus untuk kita menulis doa kita ataupun apa harapan kita, harus. Contohnya kita tulis kan, kita tulis Allahumma ghfirli li'abdika fulan wa fulan, contoh. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu fulan dan fulan. Kita letak nama kita, katakan. Sebab dalam tulisan-tulisan ukiran ni juga ada tulisan-tulisan yang dia tulis macam contoh, ya Allah, ampunilah fulan bin fulan, diri dia lah yang tulis tu. Waliman qala amin, dan ampunilah kepada orang yang kata amin. Yang baca, yang kata amin, tolong ampun juga. Subhanallah. Maksudnya zaman tu dia orang tak ada Facebook kan. So dia orang tulis dekat apa? Batu-batu ni doa dan pengharapan mereka. Kadang-kadang ada yang tulis tu wa ana musafir, dia kata. Aku tulis ni dalam keadaan aku musafir. Sebab apa? Diharapkan doa dia mustajab, makbul.
So dia tulis. Boleh tak kita tulis doa kita untuk supaya orang aminkan? Boleh. Tetapi yang tak boleh bila apa? Bila kita khususkan benda tu jadi satu pengkhususan. Contohnya macam tolong bagi salam, tolong doa dekat depan Kaabah, kita orang tulis tu, tolong suruh dia baca. Tak boleh tak boleh kan? Bila dah jadi khusus tu tak boleh. Tapi sekadar kita tulis, macam kita tulis wasiat contoh, ni wasiat lah, supaya orang yang baca tolong doakan keampunan dia. Harus. Dia adalah wasilah supaya orang ingat kita, supaya orang doakan kita. Macam kita tulis wasiat. Betul tak? Cuma kita tak tulis lah wasiat kat batu ni. Kan? Boleh. Harus. Sebab apa? Sebab yang tulis ni bukan calang-calang sahabat-sahabat Nabi. Ada tulisan-tulisan anak-anak sahabat tabi'in. Nampak? Jadi kenapa mereka tulis? Kerana ketika itu, kebarangkaliannya ketika mereka dalam perjalanan musafir, so mereka berhenti. So kita kena faham, orang Arab dulu-dulu sebelum zaman Islam lagi, dia ada satu, kita kata, budaya yang mana mereka menzahirkan apa yang terbuku di dalam hati mereka, kegembiraan, keseronokan pada batu-batu. Yang paling banyak sekali ukiran unta. Ni kalau kita tengok di jubah dan sebagainya. Nanti kita akan buat program khas ni, kita akan tunjuk macam mana dipanggil, kalau pengkaji barat ni dia hanya tengok dari sudut seni dan sebagainya, tapi sebenarnya dia ada maksud. Baru kita tahu kenapa Allah Ta'ala utuskan Nabi Saleh dan mukjizat dia adalah unta betina tu, naqatullah. Rupanya kalau kita tengok di Saudi saja, di semenanjung tanah Arab tu banyak nuqushat yang dahsyat-dahsyat. Yang barunya nak tunjuk orang naik atas singa. Maksudnya orang Arab sebelum zaman Islam sekalipun, singa ada dekat padang pasir. Sekarang tak ada kan? Tak ada kan? Bahkan dikatakan savana wujud di tanah Arab sebelum Afrika. Kan? Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Jadi itulah kita nak bagi tahu tentang apa? Tentang isu tentang musyrik tadi. Allah jadikan apa? Allah letakkan zina ini seiring dengan musyrik. Sebab itu kata Imam Ibn Qayyim lagi di sini, dikata di sini, bila ada lelaki yang bila ia adalah lelaki yang komitmen kepada syariat Allah lalu melanggar syariat dan menikahi wanita yang diharamkan baginya, maka pernikahan tersebut tidak sah sehingga ia menjadi seorang penzina. Dengan demikian, jelaslah makna firman Allah, lelaki penzina tidak menikahi kecuali perempuan penzina atau perempuan musyrik. Makna ayat ini sangat jelas. Demikian sebaliknya hukum bagi wanita yang menikah. Baik, hukum ini sesuai dengan Al-Quran dan makna tersuratnya. Selain itu juga sesuai dengan fitrah dan akal. Allah melarang hambanya menjadi suami dari seorang perempuan penzina atau pelacur. Nampak? Allah telah menciptakan fitrah manusia membenci hal yang demikian. Kerana itu apabila mencela seorang lelaki secara keterlaluan, orang-orang mengatakan wahai suami pelacur. Ini orang Arab. Kalau dia nak apa? Dia nak mencela seseorang, dia akan kata, kalau di sini, kalau kita tengok di sini, dia kata wa kama anna hadha al-hukm wa mujib al-Quran wa huwa mujib al-fitrah. Baik. Fa inna Allah fadala ala istibah wa lihadha idza balaghu fi sabbi rajul qalu zawjin qahbah. Zauj qahbah. Ini istilah Arab. Orang Arab kalau dia nak mencela seorang lelaki ni dengan celaan yang dahsyat, dia akan keluarkan istilah zauji qahbah. Maksudnya apa? Suami pelacur. Maksudnya di sini, sebelum Islam, benda ni pun kita kata apa? Tak diterima oleh akal dan fitrah. Kerana fitrah manusia. Kan? Tetapi malangnya hari ini, orang-orang yang kafir, mereka menjadikan apa?
perzinaan ni adalah satu yang normal. Betul tak? Bahkan lebih dahsyat lagi apa? Apabila kalau kita lihat apabila mereka normalisasikan budaya-budaya yang buruk, budaya-budaya yang kita kata keji, apabila tidak ada lagi kita kata apa? Tidak ada lagi rasa malu bila mereka mengizinkan apa? Isteri mereka berdua-duaan dengan lelaki lain. Suami pula izinkan isteri berdua-duaan lagi. Isteri pula izinkan suami berdua-duaan dengan perempuan yang lain. Dijadikan sebagai benda yang kita kata apa? Normal. Sebab itu ni orang barat dia jadi biasalah. Sebab itu dalam Quran Allah kata apa? Mereka ni ikhwanul qiradata wal khanazir. Sebab perangai itu perangai macam khinzir. Khinzir, binatang khinzir ni, sebab apa antara perangai buruk khinzir, dia tak rasa dengki bila isteri dia apa dia? Pasangan dia itu didatangi oleh khinzir yang lain. So depan-depan dia pun tak apa. Tak ada rasa kita ghirah, tak ada rasa kita cemburu. Subhanallah. Tu antara apa kita kata antara hikmah yang Allah Taala jadikan khinzir tu. Nampak? Dia tak ada rasa ghirah. Sedangkan kalau kita tengok orang Islam, orang-orang yang fitrahnya sejahtera, mana ada orang yang sanggup bila melihat isterinya, pasangannya itu bersama dengan lelaki lain di hadapannya, apatah lagi di hadapannya. Kan? Tak ada. Ini fitrah. Fitrah manusia. Sebab itu kalau kita tengok di sini kata Imam Ibn Qayyim ni lagi perkataan tadi itu menunjukkan apa? Orang Arab sendiri mereka tak boleh terima benda tu. Sebab itu bila Nabi SAW menjelaskan tentang peribadi baginda, Nabi kata apa? Aku daripada apa? Keturunan yang mulia, wa ana minan nikah wala minal baghi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi SAW sebutkan nasab keturunannya, maka Nabi sebutkan aku daripada pernikahan yang halal. Dan tidak ada satu pun jalur keturunan aku ini yang terlibat dalam perkara yang keji. So nasab Nabi. Walhal Nabi, kita kata sebelum pengutusan dia, datuk nenek moyang dia belum Islam. Nampak? So maksudnya apa? Maksudnya menunjukkan kepada kita fitrah manusia. Dia takkan boleh terima. Tetapi bila fitrah ini dirosakkan, apatah lagi kalau kita tengok lagi bahaya zaman sekarang ni bila media-media barat melalui filem, drama dan sebagainya datang masuk menjajah pemikiran orang Islam, maka itu menjadikan mereka mengubah fitrah mereka daripada fitrah yang sejahtera tadi. Baik, jadi insya-Allah kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.